أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Sekali lagi sama-sama kita banyak syukur dengan Allah Ta'ala dan berbanyak-banyaklah kita mengucap tasbih sebagai menandakan bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar hambanya. Sebenar-benar kita mengabdikan kepada Allah Ta'ala. Sebenar-benar kita jadi satu orang hamba yang banyak syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang sanggup menunaikan perintah Allah, fardu dan sunnah. Hamba yang ikut ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat ikutan kita. Nah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar hati kita sanggup sekali dengan anggota kita melewatkan kerja untuk kita meselamat kita semasa hidup dunia, lebih-lebih lagi selamat kita di dalam negeri akhirat kelak. Kerana kita alam dibahagikan semua 5 alam. Alam yang pertama, alam zarri. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga sebenar-benar kita di alam zarri ataupun alam semut, alam buai, alam nitfah, alam titik maning. Bercampur di antara dua maning, ayah dan ibu ataupun bapa dan ibu kita, saluran sanjung dijadikan 40 hari 40 malam jadi stokor darah. Dikelarkan stokor darah pula dijadikan satu toko daging. Mudratan daripada stokor setitik 2 titik nitfah, 2 titik maning, stokor darah, lagi anjurkan stokor daging. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, sebenarnya alhamdulillah. Stokor daging dibersifatkan oleh Allah Ta'ala satu banyi budak. Saya tentu menjadikan saya, ibu bapa tentu dijadikan ibu bapa. Dengan takdir Allah Ta'ala cukup 4 bulan 120 hari dibubuh ruh
ke dalam badan kita masing-masing. Setelah Allah Ta'ala catat menjadikan sepasai tangan, sepasai kaki, satu kemaluan, sepasai mata, sepucuk hidung, satu lubang mulut, setokok otak, sepasai telinga, cukup menjadikan satu sifat manusia. Di sinilah Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya dijadikan satu bentuk manusia ialah seelok-elok kejadian, seelok-elok kebentukan. Itu semata-mata kerana Allah Ta'ala sebagai takluk iradat pada azal lagi dah, betul-betul takluk ilmu Allah Ta'ala terhadap makhluk. Dipujikan oleh Allah Ta'ala setiap-tiap makhluk asal bersebut sifat manusia. Noya terjangok pada binatang lembu, ayah intik kambing biring. Hal keadaan manusia. Yang kita tak minta walaupun satu kelima, walaupun satu kali, tapi Tuhan menjadi kita dengan rupa jangok, dengan rupa indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak kita syukur dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nyata di dalam surah Ibrahim. Nah, la in syakartum la azidannakum, jika sekiranya kamu syukur nikmat aku, ya aku tambah. Dunia aku tambah banyak, akhirat tidak ada kesudahan. Tak berputus terima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah menentukan tiap-tiap perkara dengan sebagai takluk qudrat, iradah dan takluk ilmu, lebih-lebih lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kelahiran kita sampai di alam yang kedua hari ini, sepatut apa kita kena dengar, sepatut apa kita kena tengok, para ibu-ibu dan bapa. Sepatut ia apa kita kena kena kata, dan kena lima kena jakah. Nak fikir hari-hari untuk nak jumpa lagi kepada alam yang ketiga, alam yang keempat di mahsyar. Akhir dua, satu alam syurga, yang kedua alam neraka. Nauzubillah, alam neraka, nauzubillah. Kita waktu putusnya dengan alam syurga. Malam ini saya nak baca satu daripada ayat suci Al-Quran, surah Al-Sajadah, suratul Sajadah ataupun Alif Lam Mim Sajadah. InsyaAllah dengan malam ni sedikit sekadar 5 ayat lebih kurang. Nah, saya nak baca surah Sajadah. Dan pagi tadi kita semaya subuh, iaitu kita baca Alif Lam Mim Sajadah. Sebagai kita sujud sajadah. Alhamdulillah, sekali-kali banyak kita memuji kepada Allah. Sekarang kita duduk di alam yang ketiga. Alam yang kedua, tepat waktu putus. Siapa dia baik, siapa dia jahat. Di sini tidak akan menjadikan satu makhluk, satu perbuatan Allah Ta'ala bersifat dengan manusia, jin dan malaikat. 3 bahasanya makhluk Allah Ta'ala, ia tertentu ialah syurga ke neraka. Tapi ia tetapnya mereka ahli syurga kullu. Jin dan manusia waspada. Jaga-jaga mereka itu adalah ditepuhkan oleh Allah Ta'ala, diujikan sebagai uji-ujian semasa di alam yang kedua. Alam yang fanu ini, alam yang pan binasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita mengucap memuji kepada Allah. Sebagaimana di dalam suratul Fatihah, kita dah buat surah semaya 5 waktu, iaitunya Ummil Kitab, ibu Al-Quran, suratul Fatihah. Dikandunginya awal daripadanya 3 ayat yang kenyataannya memuji dengan Allah, dan 3 ayat lep belakang berdoa dengan Allah. Inilah sebenar-benar ayat katanya betul-betul mereka wak kecuali wak melengah-lengah, wak tak pelik dengan semaya hari ni di alam yang kedua. Mereka itu sehabis-habis rugi, sehabis-habis berfitnah. Ibu-ibu dan bapa, fitnah sehabis-habis.
Kalau putar-putar sepeseluat atau batu klik pun tak ada apa dah. Seni cerita orang tak semaya. Alhamdulillah. Nauzubillahi min zalika. Wijauhlah. Tahun baru sambut kita pada bulan Muharram dah habis. Mari pada bulan Safar ni pergi pada Rabiul Awal. Marilah sama-sama kita tukarlah akhlak dan perangai kita untuk kita melaksanakan menyesalkan serikkan kita apa yang kita kerja selepas kemari. Alhamdulillah sekali-kali. Maka tak mengalihkan masa dengan 2-3 ayat, insya-Allah. Patulik belakang sikit malam ni ada satu sedikit doa. Untuk kita beramal nak jaga daripada anak-anak cucu kita. Ya belum daripada bertepuh perkara pelik-pelik, insya-Allah taala. Nanti lihat belakang sudah. Maka dengan surah Sajadah, Alif Lam Mim Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu allazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah sekali lagi. Apa yang ayat ni? Suratul Sajadah, ayat yang semata turun di Mekah. Di dalam bumi Mekah, tanah haram Mekah, dikatakan bumi ia dianugerahi oleh Allah Ta'ala. Bumi yang awal daripadanya bumi tanah haram, ia disuka oleh Jibril alaihi salam. Awal turun ayat suci Al-Quran di dalam dalam tanah Makkah Al-Mukarramah, iaitu di Jabal Nur, lebih kurang dengan Kaabah 4-5 kilo meter. Dan ayat suci Al-Quran yang akhir turun di Mekah, iaitu di tanah Arafah, di bumi Arafah, hari Haji Wida, yang Rasulullah sedang berkhatabah, turunlah ayat akhir sekali, iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di akhir dengan ayat. Maka di awal ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi, iaitu turun di nazil di iaitu di Jabal Nur, iaitu satu bukit. Dia penamakan Jabal Nur, bukit cahaya. Kerana Al-Quran yang mula kelompok turun di Jabal Nur. Kepada atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali dengan Jibril alaihi wassalatu wassalam. Tapi nak ayat kata ayat apabila tu di Makkah Al-Mukarramah, iaitu kebanyakannya nasbah kepada memanggilkan hamba-hamba Allah Ta'ala berabdikan, memperhambakan dengan Allah Ta'ala. Dan ayat itu sebagai ayat yang makkiyah, ia banyaklah di antara hamba-hamba Allah Ta'ala syirik lagi musyrik untuk mendapai diri mereka itu panggil daripadanya sembah dengan Allah SWT. Tinggal mereka itu sembah berhala-berhala, patung-patung yang dibina oleh mereka sendiri. Kerana masa tu banyak di Kaabah, di antaranya berhala-berhala yang dikuilkan, yang ditatahkan pada semasa, iaitu Arab Quraisy juga dan Arab-Arab di tanah Mekah untuk mesembahkan berhala. Keliling-keliling Kaabah banyak sekali-kali. Tapi lebih lagi semasa Ibrahim alaihissalam, itu ceritanya. Maka dengan ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lam.
Ini yang mengikut ulama-ulama tafsir ialah ayat mutasyabih. Ayat mutasyabihat, iaitu Allah Ta'ala lah yang bermaksudkan. Apa yang bermaksud alif lam mim. Nah, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, diturunkan ini kitab Al-Quran, iaitu kalamullah, ayat suci Al-Quran, diturunkan kepada atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Nah, kepada Nabi kita, di antara wasilah Allah Subhanahu wa taala menurun ayat suci Al-Quran ke atas Nabi kita, mewasitah melalukan kepada Jibril sampai kepada Nabi kita. Itu sebagai wahyu, di antaranya kepada Jibril sampai melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap daripada ayat suci Al-Quran. Dengan 1000 ayat lebih, separuh di tanah Mekah, separuh di tanah haram Madinah, iaitu di Madinatul Munawwarah. Kemudian ayat katanya, turun ini ayat suci Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran itu tiada syak lagi, la raiba fih, tidak syak. Kok siapa lagi dak syak? Tetap ayat suci Al-Quran, iaitu datang daripada Allah Ta'ala, cakap pe Tuhan sendiri. Supaya nak ekar ke mereka yang duk sembah batu berhala fuak-fuak kapi Quraisy pada masa tu. Ini nak menerangkan tuatan Nabi kita hak sebenar kalam Allah Ta'ala. Nak sepak daripada perkara batil. Dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebab itulah Nabi kita dibahasakan ummi. Ia tak pandai nulis dan tak pandai baca. Disuratan. Itu semua dengan ilham, dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Jibril mari baca kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tiada syaklah la raiba fih mir rabbil alamin, tidak syak padanya ayat suci Al-Quran betul-betul hak datang daripada Rabbil alamin, rububiyah Rabbil alamin, daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai malik tuan milik sekalian alam. Ini ayat suci Al-Quran. Tidak syak lagi. Betapa syak lagi kita hari ini. Nah, di kalangan kira-kira taruh duk marilah. Sekala-sekala kita ni ada. Karena hati kita memang hidup pusing semua. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Tak gitu ke? Hidup mari, hidup pusing mari. Tapi kita tak jom. Tak terima. Membenarkan. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Kalam Allah. Ya Nabi menyapa. Kalam Allah. Tidak ada syak lagi datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Maknanya Rabbil alamin. Allah Ta'ala menghendaki memiliki sekalian alam daripada awal terus sampai kepada kiamat. Am yakulu naftarah, adakah kata mereka itu kafir-kafir Mekah tentang kalau turun ayat suci Al-Quran telah memperbuatkan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dirinya? Maka Tuhan jawab sendiri, jangan kata begitu. Bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan ayat Al-Quran turun ke Nabi kita sebenar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat itu sebenar turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kamu engkau ya Muhammad bawa oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi kita. Benar. Sungguh dan sengoti setengah luar. Hak, ia tidak ada syak lagi, la raiba fih, yang datang daripada Rabbil alamin. Am yakulu naftarah, kan adakah kamu ada syak lagi? Tidak ada syak. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, muwasilah lalu kepada Jibril alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa 23 tahun. Ini kita kena witi. Ni kena malazim, dia kena mulazimah semua.
Walaupun tak sampai terhak kita memang tiap-tiap hari kita kena kena baca Al-Quran, lagi kena mengaji tafsir. Sebagai mentahqiqkan. Sebagai mengikatkan. Lepas yakin bertambah yakin. Lepas yakin bertambah yakin. Tu gi siapa ke hak. Sabit dia tu baik pekat daripadanya ainul yakin, hakul yakin. Dia ada. Kamalul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Istidlal, muraqabah. Itu semua tu dengan adalah berpekat keyakinan. Semua tu dia katakan yakin. Ilmul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, semua tu adalah berpihak kepada orang demi satu ke satu, demi orang ke orang. Demi keyakinan terhadap hak Allah Taala kan dijadikan. Selapis demi selapis mengikut dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keyakinan tiap-tiap hamba dia terhadapnya. Hanya yang katanya Al-Quran semua tu datang daripada Jibril sampai kepada Nabi kita, ia tidak ada syak lagi. Bal huwal haqqu min rabbik litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Tu cerita supaya engkau mempertakutkan ya Muhammad akan kau yang tiada datang akan mereka itu oleh Rasul. Ia menakuti daripada dulu engkau ini masuk ahli fitrah. Sengia lama mana? Daripada Nabi Ismail alaihissalam sampai ke Nabi kita tu ahli fitrah. Luar Rasul. Maka masa dulu yang mempertakutkan kerana luar Rasul tak siapa kan? Masuk ahli fitrah tu. Maka ambil pada Nabi Ismail alaihi wassalam sampai ke Nabi kita. Kerana nasab daripada Nabi Ismail keturunan mari Nabi kita. Jalan ni. Kalau pergi kat Nuh, pergi kat mana? Nabi Yaqub. Ishaq. Mana? Daripada nasab Ibrahim dua. Hak nyata Ismail, Ishaq. Ismail daripada Hajar, Ishaq daripada Sarah. Keturunan Sarahnya benih. Mari kepada Yaqub, Yusuf, mari ke benih ke Ilyas tu jalan ni. Nabi kita Ismail gemocok tu humi tarik. Humi tarik pemari turun mai sampai Nabi Muhammad SAW. Masa tu dia panggil masuk ahli fitrah. Luar masa. Jakoh jauh. Maka luar masa itulah dia panggil sini tu ia mengabungkan. Haru-haru timbul masa tu. Nak siapa ke Nabi kita tu jauh sekali-kali. Masya Allah kana. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala bakit Nabi kita tarik jalan daripadanya anak cucu Ibrahim kepada anak Ismail turun ke Nabi kita ni. Nak cerita katanya masa tu luar lama. Sampai masa luar lama tu lah ciri-ciri banyak sembah-sembah yang lain daripadanya Allah SWT. Beriman mereka itunya suasananya bergaduh dengan makhluk-makhluk. Kerana luar masuk ahli fitrah. Maka bakit Nabi kita tu untuk nak membatalkan perkara cemah-cemah dulu. Pasal apabila bakit Nabi kita, dia kena terus sampai kiamat dah. Ya habis Nabi dah, kesudahan Nabi. Kerana antara dengan Bani Israel, antaranya Nabi kita dengan Nabi Isa alaihi salam tu 500 tahun lebih kurang. Hana ayat katanya dibakit Nabi kita semasa itu ialah dihantarkan iaitu daripada benih Quraisy kemuliaannya Arab pada masa Arab. Mana yang kata Nabi kita ni daripada benih-benih kemuliaan sekali-kalilah. Kerana titih Ismail alaihi wassalam nenek daripada Ibrahim sendiri. Maka dengan supaya engkau mempertakutkan kaum didatangkan mereka itu oleh Rasul. Sebagai ia menakuti daripada dulu engkau. Dulu daripada bakit Nabi itu banyak mereka itu ia nak sembah lain daripada Allah Ta'ala. Supaya ia nak menakutkan mereka itu. Mari kepada semasa Nabi kita teguh sampai ke hari ini. Supaya mereka itu nak tinggal daripada syirik-syirik. Ciri-ciri mereka itu bersekutu dengan lain dengan Allah Ta'ala. Seperti sembah batu, sembah patung, sembah kasut, sembah kayu, sembah pusu, bulan, bitai, mata katakanlah. berapa ratus agama.
Ni ayat katanya. La'allahum yahtadun. Mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah. Hidayah sekalian kepada jalan agama Islam. Hani Allah Ta'ala hatta tali satu utah mari. Satu utah tali untuk kita mari. Untuk kita mari keyakin dengan tali itu. Tali satu utah. Hablun dihattakan oleh Allah Ta'ala. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguh agama Allah, yakni agama di sisi Allah Ta'ala Islam. Seotah tali. Islam bukan Nabi kita seteguh daripada semenjak Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, selepas daripada anak cucu Nabi Idris alaihi salam, selepas daripada Nabi Syekh dan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam cucu daripada Adam, lepas tu anak Idris Nuh alaihi salam, semua tu Islam. Tapi berjaka sekat Nabi Nuh mai kau ni hok sembah lain daripada Allah Taala. Dan daripada alam Nabi Syekh Adam Nabi Syekh turun padanya Idris alaihi wassalatu wassalam. Kepada Ibrahim alaihi salam. Nuh alaihi salam. Sekat Nuh turun mari itu. Kerana Ibrahim tu adalah cucu daripada Nuh alaihi salam. Ibrahim tu. Semasa Nuh tu, itu sakat ia sembah lain daripada Allah Ta'ala. Maka ambil di Nuh tu mari itu, banyaklah mereka itu syirik dan banyak kongsi. Mereka itu Allah Ta'ala dengan benda-benda makhluk. Seperti batu, kayu, bulan, bintang, matahari. Katakanlah pusu-pusu, segala tokoh-tokoh seleb. Mari beriman, mari sembah selain dengan Allah Ta'ala. Adapun semasa Adam mari sapa kepada Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, tak ada lagi. Kalau tak beriman kau tak beriman. Tidak ada lagi sembah hantu setan, tidak ada lagi sembah-sembahkan makhluk, batu-batu kayu. Tak beriman, tak beriman. Ambil pada Nabi Nabi Nuh alaihi salam sapa ke Nabi kita bahkan adalah banyak sekali-kali mereka tu kan ikarkan Allah Taala mari sembahkan. Daripada batu-batu kayu. Sebab itulah lebih lagi semasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni jaga oleh Allah SWT sekali-kali. Kerana banyak sekali-kali pada masa dulu ia menyembah mereka itu, ia syirik mereka itu, ia sekutu mereka itu selain dengan Allah Ta'ala. Sabit sekali-kalilah dengan di dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana nasihat daripada Luqman sendiri dengan anak-anak. Dan semasa Nabi kita juganya, dan semasa Nabi Isa, semasa Nabi Musa, banyak mereka itu semua patung-patung. Dan masa Musa dibuat oleh Musa Samiri akik anak lembu dengan patung mah. Dengan mah dia sembah mereka itunya. Tak kala Musa pergi munajah. Di satu bukit Tur Sina, nak ingat dah masa sejarah Isra' Mi'raj dah. Mari maka bubuh oleh Musa Samiri daripada pasir. Sedikit masuk di dalam gedong lembu, serta Allah Ta'ala boleh mempercakapkan lembu daripada patung mah. Sembah mereka itu 2-3 ribu orang. Dikelik oleh Musa munajah tengoknya, marah kepada Harun saudara, duk sembah, iaitu syirik mereka itu dengan anak lembu. Banyak sekali-kali. Dan juga pada masa Isa alaihi salam, pada masa Nabi Zakaria, hatta sejarah tu turun mari pada masa Nabi kita. Ditanya-tanyakan Tuhan lagu mana, dibuat dengan berapa ya Muhammad. Maka jawab Nabi kitanya, jawab Allah Ta'ala, katalah Muhammad, qul huwallahu ahad. Kata Muhammad, Allah itu Tuhan yang asa. Ni nak cerita katanya sebenar-benar Nabi kita 13 tahun di Mekah tu untuk memanggilkan hamba-hamba Allah Ta'ala pada masa tu sekutu dengan Allah. Keliling-keliling Kaabah mereka itu dengan patung, dengan berhala, dengan tawah, dengan telanjang. Lepas-lepas tawah mereka itu disembah batu. Tapi ada juga ia kursi mereka itu duk sembah, duk pusing, duk tawah mereka itu. Sebagai mengikutkan Nabi dulu. Lepas pada tawah mereka itu disembah ke batu-batu patung seperti kot kepala Syekh Marwah, kot kepala Sofa tu banyak patung-patung berhala. Ada lagi ciri-ciri pada masa Nabi kita. Inilah menurunkan ayat suci Al-Quran di Mekah supaya nak memperbezakan mereka itu, untuk mereka itu nak sembah batu, sembah berhala, nak tinggal.
Marilah kita sembah Allah Ta'ala. Inilah Tuhan kamu sebenar. Tu nak ayat katanya, dengan ayat Tuhan katanya, bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Mudah-mudahan mereka itu dapat hidayah sekalian daripada agama, iaitu jalan agama Islam. Ia dipimpinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Setelah itu Allah Taala dihubungkan dengan ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Nak cerita kebenaran Allah Subhanahu taala. Turun ke atas Nabi kita supaya baca di atas Quraisy kafir pada masa itu. Nawaya kata Allah Ta'ala lah mentadbirkan, menjadikan sekalian langit berlapis-lapis. Hingga siapa 7 lapis. As-samawat, as-samawati wal ard, menjadikan 7 pantala langit dan 7 lapis bumi. Wa ma bainahuma, baran-baran antara. Ni dibaca tiap-tiap umur Nabi kita baca di dalam tanah Mekah. Lepas baca. Akan tetapi mereka itu akan sedu senyap. Marah. Mereka itu diceritakan Nabi dengan kenyataan. Selepas daripada Nabi terima semaya daripada Isra' Mi'raj, makanya Allah Ta'ala suruh menerangkan sebuah kepadanya iaitu menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala, membaca Al-Quran tiap-tiap zugat, tiap-tiap umur dengan terang. Fasda' bima tu'marun wa'arid anil musyrikin. Kezahiran Nabi dengan nyata. Sebab agama satu demi satu. Selepas daripadanya terima solat di Hadratul Qudsi. Selepas Nabi kita mengunjung kepada Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala kepada aras, iaitu langit. Atas pada langit, setelah terima semaya turun mari menzahirkan dengan nyata ya Muhammad kepada musyrikin dan kepada kafirin akan Islam ni hari ini telah terang. Hingga sampai masa tu dihambak segala kafir, berlakulah hijrah tersegia-gia mari lepas pada Kamadiyah tu. Dia juga 13 tahun Rasulullah duk sebar agama lebih kurang 100 lebih. Dapat di Mekah. Siapa orang nak jadi Islam di tanah Mekah ni sebenar-benar. Betul-betul mereka itu yakin. Sabit tidak ada orang munafik dalam tanah Mekah. Kerana orang nak jadi Islam tu kena orang yakin betul-betul. Betul-betul mereka itu 100% dengan Nabi Muhammad SAW. Keyakinan mereka itu terhadap Allah SWT. Kenapa tak? Lain dengan Madinah. Kerana Madinah itu banyak sekali-kali munafik. Kerana mudah mereka itu menjadi Islam, tapi taruh hati mereka itu dua bahagi dah. Pada mulut saja dengan Allah Ta'ala, hati mereka tak terima. Banyak sekali-kali. Tapi dalam hati banyak dalam Madinah ni jadi Islam. Hingga sapanya afwajan. Bertalu-talu menjadi Islam hari-hari itu. Beratus-ratus bahkan menjadi ribu pada masa akhir ini. Maka di sini dia katanya, Allah Ta'ala setelah itu menjadikan Allah Ta'ala berlapis-lapis langit, berlapis-lapis bumi dan bara antara keduanya. Fi sittati ayyamin, dengan masa qada 6 hari saja. Ini nyata di dalam ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala nak jadi dengan sekaligus, nak jadi dengan masa seminit 2 minit, 7 pantala langit dan dengan bumi, bara-bara antara seperti segala pokok-pokok kayu, bukit buka tanah air laut semua. Dengan satu kaligus, upamanya dengan sekelip mata, katalah dengan masa sejeru aja, hatu keyakinan kita siap dah. Sebagai takluk suluhi qadim Allah. Kita dah mengaji akidah. Katalah mengaji sifat 20. Tak say dah sifat 20. Nak dek wijahi begitu. Nawaya kata kita lah ni tu lagu tu. Ulama hok negeri mari 1 2 3 tu kita tak say. Dek cari tak kita ke. Alhamdulillah hari ni kita nyata. Nawaya katanya Allah Ta'ala kekuasaan takluk bagi kudrat. Akan tetapi Tuhan nak ajar daripada manusia hamba dianya ialah dengan rupa bergaluh. Bertolak asu tu dibangsa kepada Allah.
Dia ajar dah tiap-tiap perkara, wa ilmu perkara dunia maupun akhirat dengan rupa bergaluh-galuh. Dah rupa bertolak ansur itu dibangsa kepada Allah. Dah rupa bahasa bergaduh, bergelah gesah itu dibangsa kepada syaitan. Syaitan, segala syaitan, kerana mereka itu dia rupa bergelah gesah, rupa bergaduh-gaduh. Sebab itulah di ajaran Allah Ta'ala sendiri di dalam ayat suci Al-Quran, ia cerita Allah Ta'ala menjadikan langit bumi dan bara-bara antara qadar akan nehri. Dengan masa nehri. Mengikut daripada tafsir, dengan masa 6 hari, iaitu awal Ahad dan diakhir dengan Jumaat. Dimulakan dengan Ahad harinya, diakhir dengan hari Jumaat. Summa stawa 'alal arsh, kemudian bersamaan ia Allah atas arasy. Iaitu arah tu kursi yang kerajaan akan sebagai bersamaan yang layak dengannya. Hari nyata. Yang bersamaan atas arasy layak. Layak bagi Allah Ta'ala. Ma yaliku bihi. Dah kita banyak duk mengaji di dalam dah guru-guru dia duk cerita duk mengajar sebuah kepada akidah sebagai memahami tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran. Kita mengaji dah bahawasanya dua. Satu benda perkara qadim. Yang kedua benda ataupun perkara. Hak sebut kata benda wa ma bainahuma ma ismoso. Kita mengaji ilmu Allah ada barang-barang antara. Semua tu baru. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, barang-barang antara. Bawah ke atas lagi, bawah lagi. Semua tu dia panggil makhlukat. Segala benda kena jadi. Siapa dia menjadi? Allah. Nyata. Allah menjadi. Patut Allah tuai hak menjadi tu qadim. Hatu dia tu. Tu bersalahan. Bersamaan atas arasy ialah lagu mana? Itu bermaksud ma yaliku bihi, bagi hak layak. Maka kita ambil daripadanya nyata awal lagi dah. Allah Ta'ala bersifat dengan qadim. Lain pada Allah dan sifat-sifat makni semua baru. Dia baru kita kena benda baru nyata. Cat benda baru. Apabila kita cakcin benda baru, zat baru, sifat baru, lain daripadanya zat baru, semua zat makhluk dikatakan arak tambah sesuatu lagi. Jiran dikatakan sesuatu lagi. Jiran dia berhajat kepada arak berhajat kepada jiran. Mana arak berhajat kepada jiran? Sikit sini. Ayat katanya, dia nyata kata benda dua tu baik. Satu qadim, yang kedua baru. Baru semua Allah Ta'ala menjadi. Qadim siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Malik. Lain daripadanya Khaliq, itu makhluk. Makhluk boleh panggil alam, boleh panggil baru, boleh panggil dah gitu ke. Benda kena jadi. Nawi lama setara mana benda kena jadi. Pas benda kena jadi, dia tak lepas daripada 4-5 perkara. Tu panggil mungkin mutaqabilah. Napa? Al-mungkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatum amkinatum jihatu kazal maqaziru rawasiqatu. Semua tu makhluk. Itu sifat-sifat makhluk. Termasuk lagi harakatun wa sukunin. Gerak dia sifat makhluk. Makhluk tak lepas. Tu kita nak kenal makhluk. Apabila kita kejak makhluk, lain daripada makhluk, sifat-sifat makhluk, arak jiran itulah Allah. Benda makhluk tak bertepat, tidak berjihad. Nampak tak? Dulu tak ada, lepas tu baru ada. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Tu dalam suratul Hadid. Apa? Tak ada kena miskin banyak. Hak Allah Ta'ala hatam mari terada. Allah awal, tidak ada mula. Akhir, tak penasa. Lepas pada tu Allah Ta'ala tidak gerak, tidak dia. Hatu dia panggil Allah Ta'ala, ia tidak menyamui dengan makhluk tu. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tu nyata sekali-kali tak ayat muhakkam. Wa ukharu mutasyabihatun. Nampak tak? Punya Allah, insya-Allah Ta'ala.
Tu kita dak selumar di sini. Sebab itunya kataan Abu Bakar sendiri, al-ajzu idrakun idrak. Lemah daripada mu nak kenal itulah kenal. Lemah daripada pendapat itulah dapat. Kena makhluk. Dia kenal makhluk, kenalah Allah. Tak boleh kita nak kenal zat yang maha mulia. Sifat-sifat Allah tu wajib kita kenal. Nabi kata, apa ni? Tak boleh kamu nak kenal kan diri zat Allah Ta'ala. Mu kena kenal perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita tengokkan perbuatan Allah Ta'ala. Langit, bumi, segala kayu-kayu, itu perbuatan Allah. Mu mengaji perbuatan Allah Ta'ala, nyata. Itulah kamu kenal Allah Ta'ala. Selagi mu nak cari Tuhan, duk dana lah mana, pesai mana, mu tak kenal. Mu nak cari raga, mu nak jatuh lalu lebih. Mu nak cari raga, nak jatuh lalu lebih. Allah Ta'ala ma yaliku bihi. Menyucikan. Tanzih. Tangan dekat. Allahu Akbar. Wa kullu nafsin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warun tanziha. Kita kena menyucikan bagi hak tak layak dengan Tuhan, kena menyuci. Tanzih selalu dah. Nyata sikit situ. Insya-Allah satu masa sekadar saya tahu nak negeri lagi. Ini masalah akidah. Kita mau fitnah akhir zaman jangan sekali-kali. Kita kena berguru nyata. Hak guru kita mari sebab mari itu, dia koyak sudah dah. Tak usah jadi pelai banyak. Hak dia koyak dah ibarat pisau, ibarat walanah tu koyak siap dah. Kita mari cicah makan dah. Dia tu menganggur mulut. Kita dah tak seganggu lagi nak cari sendiri. Kita setara mana nak cari sendiri. Kelebihan setara mana. Hak salafiyah dulu tu hak cuci mari dah. Hak tanzih siap dah. Salafiyah dulu tu hak cuci mari dah. Hak tanzih siap dah. Hak koyak kulit siap dah. Cuma kita mari nak sebuah pada akidah mari pergi dah. Mari mengaji wipeh ulama wak sudah dah. Dia kata nak korek sendiri kaya tu lubeh. Laksana Iman Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi siap dah mari. Dia pengikut dia nya banyak sekali-kali. Tak salah ingat saya 20 ni daripada Abu Ishaq, Abu Musa tu. Tarik pe mari. Dia hatu-hatuan guru wayak sah mari. Insya-Allah taala. Summa stawa 'alal arsy. Dan bersamaan ia Allah at-Taharas, iaitu katanya kursi kerajaan akan sebagai bersamaan yang layak dengannya. Habis layak dengan Tuhan, ma yaliku bihi. Bukan tinggi dengan mana pelapik dengan menyetok, bukan. Itu tak layak dengan Tuhan lagu tu. Itu layak dengan makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala tidak berjihad, tidak bertepat. Nampak tak? Tidak boleh wa'adu. Bukan adu. Adu tu 2, 3. Allah wahdatullah. 1. Tidak boleh adu mengadu. Adu tu salah dah. Itu nak ayat. InsyaAllah ta'ala. Akan kita kena yakin benda ni. Jadi selamat hati kita, jadi kosong mulai. Letak pelatar. Moga-moga selamat kita dunia sampai kepada akhirat. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tiada bagi kamu daripada lain Allah itu daripada yang menolong, dan tiadakan yang musyafaat selepas kamu daripada azabnya. Siapa nak boleh syafaat kita selepas daripada kita, walaupun kita kena azab dah. Kena azab dah, siapa boleh syafaat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu daripada masuk neraka mereka itu, nasbah kepada orang Islam, dia dah Islam serta beriman. Dia dua. Islam hak berdosa, hak Tuhan tak apa. Islam dosa Allah Ta'ala apa. Hak tu tak kena neraka dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ampun orang kongsi syirik, musyrik dengan dia. Hak kongsi dengan Allah Ta'ala tidak ampun sama sekali. Seperti mereka nak sembah batu, sembah berhala, bulan bitai, katakanlah sembah lembu, sembah pusu atau konyo. Hak ni tu tak ampun sama sekali. Nyata ni.
Tapi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, diampunkan lain mereka syirik dengan Allah Taala, dia sekat berdosa. Berdosa banyak-banyak sekalipun mereka itu tidak syirik dengan Allah. Ini dikandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhandakikan Allah SWT nak ampunkan tak siapa. Moga-moga diampunkan. Tuhan nanti nak ampun. So, mu jangan syirik. Sebab itulah yang paling takut sekali-kali katanya sahabat. Katanya pada masa dulu. Para ulama duk cerita, Imam Hanafi rahimahullah, kata dia, yang aku paling takut sekali ialah mereka yang dekat-dekat nak mati jatuh agama, iaitu mereka syirik dengan Allah. Ia paling aku takut sekali-kali mereka yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang syirik dengan Allah Taala, wa emo syirik asal ataupun dekat-dekat nak mati dia jatuh agama, mereka tu lah ya Tuhan tak apa. Itu yang berdasar daripada ayat suci Al-Quran yang mana saya baca sana. Tak apa sama sekali. Sebab itu hari ini kita sebagai wa'aluran, cerita sekali-kalinya jaga kita hari mati. Takut murtad. Takut murtad. Nah, sebab itu saya kata minggu-minggu ni saya bacanya, salah satu kita boleh jaga dengan murtad, jaga dengan dekat-dekat nak matinya jatuh agama, banyak kita minta dengan Allah, dan banyak kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 kali orang selawat atas Nabi hak Tuhan beri. Yang ketujuh bila lepas minggu kemarin, orang selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 kali sehari, Allah Taala jaga daripadanya mati munafik dan murtad, iaitu jatuh agama. Allah Taala jaga jatuh agama dengan munafik. Tinggi sekali-kali, iaitu orang senantiasa hari-hari selawat ke Nabi 100 kali sehari. Alhamdulillah. Itu nyata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan malam ni Babu Mai kata, saya pun sikit sebanyak dah, ada lebih kurang, tak melengah, tak mengalihkan masa lah. InsyaAllah taala ada para ibu dan bapa malam ni hidup mengikut di dalam Baba Channel FC. Saya sekali dengan waruk malam ni. Kau dah tu saja InsyaAllah taala saya tanda sekat tu kitab Tafsir Nurul Ihsan. Tanda sekat tu insya-Allah pada minggu depan kita mari buat sambung dengan katanya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Kita mari sambung di situ ambil buat permulaan pada minggu hadapan, sekira insya-Allah taala tidak ada kezuran saya. Malam ni kita beradulah tafsir sekat tu dulu, lepas tu saya nak baca sikit lek belakang satu doa. Saya buat perjanjian ya saat ni, satu doa untuk kita nak jaga daripada anak-anak cucu kita menyelebah daripada benda-benda sekarang. Benda-benda tak comel sekarang, upama nak dia tu sihat. Kita kena jaga juga dengan doa, jaga dengan nasihat memang dah. Tu nombor satu. Juga katalah nombor satu lagi, senantiasa kita dak waktu subuh ke waktu mana kita tidur tak jenera, mari kita bersama berdoa moga-moga selamat di dalam kaum keluarga kita sendiri, isteri dan anak-anak kita, untuk kita sebagai buat wasilah. Tu sebenarnya minta pertolongan dengan Allah Taala. Sekali lagi, nescaya kita akan selamat dunia sampai kepada akhirat, insya-Allah taala. Dengan tafsir saya tutup sekat tu. Tidak ada kezuran apa, keberat apa. Saya mari buat sambungnya pada minggu hadapan, pada malam Sabtu lah. Maka dengan kita tutup kitab tafsir insya-Allah taala. Saya nak baca pulaknya, iaitu satu doa yang paling pendek sekali pada minggu ni. Insya-Allah taala. Baru pun sedia dah. Saya pun nak bacalah dengan satu daripadanya doa. Doa ni mengikut daripada tausiah dia marinya. Dia kata lagu mana pada ibu dan bapa. Dia kata doa ni ialah satu permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitunya ini doa dia kata dibacakan dulu daripada semaya subuh. Tak masuk subuh, maknanya masuk subuh tapi kita tak semaya lagi subuh. Wemo subuh tak masuk lagi. Kita bangun awal seperti sekarang dah subuh nu dekat-dekat dengan pukul 5.
pukul 4.50. Nah, maka kita bangun pukul 4.30. Setelah kita ada semaya sunat syukur, kita dah banyak berdoa, kita mari doa ni satu doa. Doa ni kata di dalam tausiah dianya, ialah dia katanya baca dulu daripada semaya subuh supaya selamat anak-anak cucu kita. Jaga daripada fitnah anak-anak cucu kita, pesan baik sekarang. Sekarang lagu mana para ibu-ibu dan bapa, mama-mama dan ayah? Sekali-kali hak kita tahu moden dunia sekarang banyak makan ni hak bahasa tak nak jeli. Bahasa tak berjuru. Makan ni apa tu kita kira sendirilah daripada anak-anak cucu kita. Upama katakanlah dalam pekerjaan kita hari-hari anak cucu kita jadi moden berdoa. Masa kelai kabut. Tak gitu ke, daripada umur 12, 13 pergi sampai ke 25 ni dia panggil masa wairum. Masa sehat. Tubuh sehat tu dia tepuh belakang. Dia tak kira dah tepuh belakang. Dan belakang dak apa kiri kan ni. Dan atas bawah dia habis. Hak bahasa selamat alhamdulillah lah. Dan hak bahasanya hak tak selamat mana nyegi dah gitu ke. Maka moga-moga dengan doa ni kita dengan nasihat pun rasa tak ada jalan dah. Duk royak tak nak ngepek tak nak royak dah gitu ke. Tino jatuh supuh je. Bukan kata jatuh saja pada ibu-ibu dan ayah. Bapa kata bukan jatuh saja. Tino pun dimaki sepuh aja dua tu. Karena sama-sama daripada hamba Allah Ta'ala anak cucu kita. Tino tak selamat jalan ni. Jatuh tak selamat jalan sana. Semua dua tu kena kita okey kedua. Kena jaga kedua-dua. Tino kena jaga baik ni. Ibaratnya jatuh jaga baik sana tu. Tino kena pagar baik pukat awah ke pukat sifat ni. Jatuh pukat bahasa belu. Kena jaga kedua-dua. Bukan kata jaga jatuh saja tino lepas dah. Sama saja. Sawa-sawa pun sama saja. Dan katanya nisa ar-rijal, budak tino budak jatuh sepuh kena jaga. Maka kita ambil seumung doanya. Malam ni saya nak cerita dengan doa ni, bapa mi sendiri nak baca, moga-moga sama-sama kita beramal. Dengan doa ni boleh kita jaga anak-anak cucu kita. Baca syarat dianya belum pada semaya subuh. Walaupun masuk waktu subuh dah, kita tak semaya subuh lagi dah, jaga. Kita kena jaga jangan kita baca lepas subuh. Nak baca belum pada masuk semaya subuh. Mana kita tak semaya subuh lagi. Masuk dah waktu subuh tapi kita jangan semaya lagi. Kena baca dulu hot ni. Kalau baca lepas subuh dia tak berapa nak. Dalam tausiah mari dia nak baca belum pada semaya subuh. Wa'ima tak masuk waktu subuh lagi, upama masuk waktu subuh dah, kita baca hot ni dulu nak semaya subuh. Sekurang-kurang sekali. 3 kali lebih afdal. 3 kali lebih comel. Tapi kata dalam tausiah 7 kali, 5 kali kau comel lagi. 7 kali kau jangan. Tapi sekurang-kurang kita ambil sekurang-kurang 3 kali baca dah. Nanti saya nak baca. InsyaAllah sama-sama kita pakai perhati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmatil Hasan wa akhihi wa ummihi wa abih wa banih najjini minal ghammil ladzi ana fih ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika abadan abada pula situ sikit. Lepas tu ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita baca. Belum pada kita nak semaya subuh kita baca ni. Lepas tu kita semaya subuh lek belakang.
Hon ni berdoa tak sakut lepas semaya. Hon ni dia nak dulu pada semaya, semaya subuh. Dah dulu pada semaya subuh. Sekali lagi saya buat menerangnya. Perhati mulat sekali lagi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmatil Hasan wa akhihi wa ummihi wa abihi wa banihi najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatika abadan abada ya Rasulullah ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis. InsyaAllah dengan 2 kali saning kita perhati, kita ulai-ulai lah. InsyaAllah ta'ala moga-moga dengan doa ni mujarab sekali-kali betul-betul kita munajah harapan dengan Allah Ta'ala, apa segala dengan keizinin Allah Ta'ala sedikit saja akan kejayaan kita duk tunggu. Tapi syarat doa gapo-gapo ni dia kena kita betul-betul yakin. Jangan hulur tarik. Hulur tarik tolak pergi mari tak boleh. Jadi ke tak? Itu kaedah dia. Jadi ke tak? Maka dengan doa tu boleh jadi dah tanpa izin oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kalau betul-betul 100% dengan doa kita munajah. Betul-betul dengan Allah Ta'ala keizin nascaya Allah Ta'ala izin. Sedekah Allah Ta'ala nanti nak mengizinkan dengan tiap-tiap perkara terhadap, iaitu terhadap hamba-hamba dia. Tapi satu syarat lagi kita ambil daripadanya, satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak doa, selawatlah. Kita nak minta dengan Allah Ta'ala, tiap-tiap kali minta selawat kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan doa. Sebagai sakut dengan bertawassul. Dan belakang dengan doa pun mati kita dengan selawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sakut dengan bertawassul. Sebagaimana bapa mai katanya, awal mula katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu kita doa. Sudah doa 10-15 patah katakanlah kita nak mati doa sudah ni. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terus kurang-kurang diawalkan selawat ke atas Nabi kita, disudahi selawat ke atas Nabi kita. Moga-moga dianugerahi oleh Allah Ta'ala serta keizinin Allah Ta'ala semata-mata tiap-tiap kali kita berdoa, walaupun di jauh malam katakanlah, ataupun di belakang semaya 5 waktu. Kerana 2 tempat ni Allah Ta'ala senantiasa duk nanti nak bui dengan hamba dia. Itu cara doa kita akadlah tapak tangan kita kepada langit. Tu moga-moga sebagai sikap kita bertawaduk. Sebagai mengikut li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moganya tinggi sekali-kali kita semasa kita hidup, tak mensia-siakan kita terhadap apa ni, kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala akan keizinin semata-mata kepada kita. Maka selamat kita dunia sampai kepada akhirat. Dengan akhir ini pukul 9 cukup. Pihak Baba Mai sekali dengan warung. Dengan malam satu ni tak melanjutkan masa, saya hundur diri dengan lafaz mulia, kalam yang muhibah sekali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Syafi ma'afi wa anta